Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar Yasar bin Khairul Azman. Nombor metrik saya ialah A172354. Penyelia saya ialah Prof. Dr. Wan Aida Wan Mustafa, dan ini ialah cadangan projek penyelidikan STKM 3932 yang bertajuk penentuan kaedah pengurangan perisa yang tidak diingini dalam minyak kelapa dara. Untuk pengenalan, minyak kelapa dara ataupun virgin coconut oil adalah minyak yang boleh dimakan yang diperoleh daripada susu biji kelapa segar dan matang, atau nama saintifiknya ialah Cocos nucifera. VCO tidak mempunyai warna dan mempunyai aroma kelapa yang kurang menyenangkan. VCO mempunyai banyak faedah dalam dunia perindustrian dan kesihatan. Untuk dunia perindustrian, VCO boleh digunakan sebagai bahan mentah untuk kosmetik kerana susunan molekulnya. VCO memberikan tekstur yang lebih lembut dan halus pada kulit dan rambut. Sehingga saat ini banyak industri sabun, shampoo dan produk penjagaan badan lain dan menggunakan VCO sebagai bahan mentahnya. Dalam dunia kesihatan, ia dapat membantu melindungi daripada osteoporosis, membantu mencegah tekanan darah tinggi, membantu mencegah penyakit hati, mengekalkan jantung dan saluran darah yang sihat, dan mengekalkan stamina, menjaga kulit dan rambut yang sihat, dan banyak lagi. VCO adalah minyak yang stabil. Minyak ini tidak mudah rosak akibat panas dan tahan terhadap cahaya dan udara. VCO juga mengandungi vitamin E iaitu tocopherol yang berperanan dalam menjaga kestabilan minyak dan melindungi bau tengik. Jika kualiti VCO rendah, proses tengik akan berlaku kerana pengaruh oksigen, kehadiran air dan mikrob yang mengurangkan kandungan asid lemak dalam VCO. Minyak kelapa dara dihasilkan dengan kaedah basah dan kering, iaitu dalam kaedah basah, VCO diekstrak secara langsung daripada isi kelapa dengan cara penyejukan dan penggemparan, penapaian berenzim, kaedah perubahan pH atau mana-mana kombinasi kaedah yang dinyatakan untuk menstabilkan emulsi santan tanpa proses pengeringan. Untuk kaedah kering, kena dikeringkan dengan pemanasan terkawal untuk menghilangkan kelembapan, mencegah kerosakan mikrob daripada berlaku. Kemudian VCO diperoleh dengan menekan kernel kering secara mekanikal. Hasil VCO sangat bergantung bukan hanya pada kaedah pengekstrakannya, tetapi juga pada beberapa faktor termasuk waktu penuaian, usia kelapa, lokasi penanaman dan usia kopra sebelum pengekstrakan. Seterusnya ialah kenyataan masalah. Kenyataan masalah didapati produk kelapa dara buatan tempatan kurang mendapat sambutan kerana minyaknya mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Oleh itu, kualiti perisa dan penerimaan VCO berperisa dapat dihasilkan menggunakan beberapa kaedah yang telah dipilih, iaitu kaedah penggunaan karbon tak aktif, kaedah enkapsulasi dan kaedah penambahan perisa sintetik. Seterusnya ialah justifikasi. Untuk justifikasi, dengan menggunakan kaedah untuk pembangunan VCO berperisa, iaitu kaedah penggunaan karbon teraktif, kaedah enkapsulasi dan kaedah penambahan perisa sintetik. Seterusnya, menentukan korelasi ciri-ciri fiziko-kimia VCO. Ia dapat membantu pasaran tempatan untuk berniaga minyak kelapa dara berperisa ini
dan dapat meningkatkan sambutan terhadap produk VCO berperisa ini di pasaran antarabangsa. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Kajian ini dilakukan kerana minyak kelapa dara ataupun VCO di kebanyakan pasaran tempatan tidak mempunyai banyak produk yang dikembangkan daripada VCO kerana proses pembuatannya yang kurang sempurna mengakibatkan minyak mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan dan kesannya produk VCO buatan tempatan kurang mendapat sambutan. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk membantu pasaran tempatan supaya dapat membantu perniagaannya dengan menjual produk VCO berperisa ini. Untuk hipotesis, kualiti perisa dan penerimaan VCO berperisa dapat dihasilkan menggunakan beberapa kaedah yang telah dipilih, iaitu kaedah penggunaan karbon teraktif, kaedah enkapsulasi dan kaedah penambahan perisa sintetik. Objektif kajian terdapat dua objektif kajian, iaitu yang pertama ialah untuk menentukan kaedah yang paling baik untuk menghasilkan produk minyak kelapa dara berperisa yang paling diterima oleh pengguna. Objektif yang kedua ialah menentukan korelasi ciri-ciri fizikokimia dengan penilaian sensori VCO berperisa yang dibangunkan. Okey, untuk metodologi, bahan-bahannya, VCO komersial akan dibeli dari pembekal minyak kelapa dara Al-Zahrah di Bandar Baru Bangi. Bahan perisa sintetik seperti laici, anggur dan mangga akan dibeli dari pembekal bahan perisa sintetik di Bandar Baru Bangi. Karbon teraktif komersial dan ejen enkapsulasi iaitu cyclodextrin akan dibeli daripada pembekal. Okey, untuk penambahan perisa sintetik, kaedahnya ialah terdapat 3 bahan perisa sintetik yang digunakan untuk memberi perisa tambahan kepada VCO, iaitu perisa laici, anggur dan mangga. Penambahan sebanyak 2% volume perisa sintetik dalam VCO untuk menghasilkan isi padu akhirnya ialah 100%. Penambahan akan dilakukan secara manual di dalam botol dan disebatikan mengguna pengacau kaca pada suhu bilik. Kemudian sampel akan ditutup dan disimpan di dalam suhu bilik untuk analisis selanjutnya. Untuk kaedah penggunaan karbon teraktif, nisbah VCO dan karbon teraktif yang akan digunakan ialah 298, 496 dan 694, di mana masing-masing ialah 2 gram karbon teraktif dilarutkan dalam 98 ml VCO, 4 gram karbon teraktif dilarutkan dalam 96 ml VCO dan 6 gram karbon teraktif dilarutkan dalam 94 ml VCO. Campuran akan dibiarkan selama sehari dan seterusnya ditapis untuk mengasingkan karbon teraktif daripada VCO. Seterusnya, sampel VCO ini akan digunakan untuk analisis selanjutnya. Kaedah ketiga ialah kaedah enkapsulasi. Sejumlah beta cyclodextrin dicampur dengan air suling untuk membentuk pes. Kemudian minyak kelapa dara akan ditambah ke dalam pes sambil diaduk secara manual menggunakan pengadun tangan. Nisbah VCO dan beta cyclodextrin yang akan digunakan adalah 397, 694, 991 weight per volume. Campuran diadun selama 30 minit dan kemudian disebarkan
ke piring hingga kering dalam oven pada suhu 40 darjah Celsius selama 24 jam. Serbuk itu dibiarkan kering pada suhu 25 darjah Celsius selama 24 jam pada suhu bilik untuk mencapai keseimbangan kelembapan dan kemudian ditimbang. Serbuk kering dikira dengan menggunakan kandungan kelembapannya dari jumlah berat. Akhirnya, campuran VCO dan beta-cyclodextrin akan disimpan dalam beg plastik kedap udara untuk analisis selanjutnya. Untuk semua kaedah VCO, VCO asal akan digunakan sebagai sampel kawalan. Okey, untuk analisis statistik, hasil analisis dicatatkan dalam bentuk mean plus minus sisihan piawai. Perbezaan antara mean dianalisis menggunakan perisian SPSS, menggunakan prosedur analysis of variance, ini dipanggil ANOVA, dan kemudiannya ujian Duncan julat berganda DNMRT. Perbezaan antara mean adalah signifikan apabila P lebih kecil daripada 0.05. Okay, seterusnya ialah cakar alih penyelidikan. Penyediaan sampel terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama ialah penggunaan karbon teraktif, yang kedua ialah kaedah enkapsulasi, yang ketiga ialah penambahan perisa sintetik. Selepas kaedah enkapsulasi, kaedah analisis khusus untuk penentuan kaedah enkapsulasi akan dilakukan untuk menentukan kecekapan enkapsulasi dan hasil enkapsulasi. Selepas itu, penilaian sensori akan dilakukan untuk mendapat keputusannya. Seterusnya ialah penentuan ciri-ciri fizikokimia. Terbahagi kepada 6, iaitu kandungan lembapan, jumlah kandungan fenolik, keupayaan antioksidan, asid lemak bebas, analisis nilai peroksida dan kelikatannya. Selepas itu selepas penentuan ciri-ciri fizikokimianya dilakukan, keputusan akan diambil. Okey, ini ialah rujukan untuk proposal saya. Okey, itu saja daripada saya, Iskandar Yasar bin Khairul Azman, dan saya mengambil peluang ini untuk berterima kasih kepada Prof. Dr. Wan Aida kerana banyak membantu saya untuk menyiapkan proposal ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.